Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Melaka dalam suku akhir pertama Piala Malaysia, yang mana JDT menang 5-0 dan hat-trick dijaringkan oleh Mujagid serta berjaya untuk mencipta 2 assist. So 5 gol tersebut adalah ada nama Mujagid yang terlibat. Ini membuktikan dalam debut beliau, Mujagid adalah seorang striker yang prolific. Dan nampaknya kalau saya jadi Coach Munos, saya akan drop Jairo, letak Mujagid is the must lah, compulsory. So nak letak dia partner dengan Baxter ke, nak letak dia partner dengan Hidalgo ke, nak letak dia partner dengan Figueredo ke, tak kisah. Tetapi Mujagid akan jadi saya punya player tetap. Sebab dia punya kualiti memang super mat. Memang marvelous walaupun lawan dengan Melaka lah. Tapi the impact, influence yang dia bagi menunjukkan yang Mujagid is the one of the best quality striker yang ada dalam Liga Super lah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan JDT lah. Apa perkara positif yang kita boleh highlight kan untuk pasukan JDT pada perlawanan ni. Untuk perlawanan ni macam biasa, JDT turun dengan formation back 3 mereka lah sewaktu mereka menyerang ataupun dalam build up phase, yang mana mereka letak Syahmi Safari sebagai right centre back, mereka letak Park sebagai central centre back dan Feroz sebagai left centre back lah. Jadi untuk game ni, kalau kita lihat untuk back 3 mereka, bagi saya peranan daripada Park, Feroz dan juga Syahmi Safari macam biasalah, mereka bermain dengan agak baik. Cumanya influence ataupun perkara yang positif saya tengok adalah tentang Syahmi Safari. Untuk game ni, Syahmi Safari banyak inverted ataupun banyak advance di kawasan half space kanan untuk involve, untuk contribution kepada bahagian serangan lah, yang mana dia banyak bantu Akeze dalam pembentukan combination play di situ, dan dia juga banyak join the attack untuk berada di kawasan half space kanan bagi melakukan percubaan dari jarak luar. Dan dalam masa yang sama, dia membebaskan Oscar Arribas yang bermain sebagai right wing back untuk banyak overlap ataupun covering on out wide area ataupun flank lah di bahagian kanan. Manakala untuk Park, dia lebih kepada command the area, dia backline punya structure, dan untuk Feroz dia lebih banyak stick untuk bahagian kiri lah. Cumanya saya sedikit tertanya, sebab kalau kita back to the past untuk game-game musim lepas ataupun sebelum Feroz injured, Feroz banyak suka untuk overlap ataupun dia punya peranan lebih macam Syahmi bila Syahmi main kat kanan, yang mana dia banyak naik tinggi apa semua, support attacking. Cumanya dalam a few games bila Feroz diturunkan selepas kembali dari kecederaan, mungkin saya tak nampak lagi Feroz buat something macam dia selalu buat sebelum-sebelum inilah. So saya mengharapkan yang Feroz boleh untuk bermain seperti dulu, untuk contribute more to attacking, sebab dia adalah seorang ball carrier yang sangat bagus dan dia adalah orang yang berani untuk drift ke bahagian hadapan, masuk half space, advance ke kawasan lawan dan sebagainya. So benda tu saya nak tengok lah. Tapi in term of backline, bahagian 3 pasukan JDT should be no issue in term of attacking, sebab ketiga-tiga mereka boleh contribute dalam build up phase, boleh pegang bola, boleh play from the back dan sebagainya. Cumanya mereka perlu pastikan yang kawasan mereka yang terekspos ataupun terdedah perlu ditutup dengan lebih baik lah, terutamanya di kawasan kiri Feroz, sebab semalam boleh dikatakan pasukan Melaka yang mana bahagian kanan mereka diketuai oleh Cik Rashid banyak juga untuk attack on that position untuk masuk ke dalam kawasan kotak penalti pasukan JDT lah. Tapi kudos untuk Christian Abad sebenarnya, yang mana Abad semalam ataupun Ahmad lah, goalkeeper JDT bertindak dengan cemerlang. To be honest, mereka bertindak dengan cemerlang, berjaya menafikan beberapa percubaan dari bahagian hadapan pasukan Melaka lah. Antaranya percubaan daripada Aiman Syamsuddin, lepas tu percubaan Syarif Fikri one-on-one dan sebagainya. So semalam Abad menafikan beberapa percubaan Melaka daripada dibolosi lah. Jadi backline mereka perlu untuk pastikan yang bahagian kiri yang terekspos tu ditutup dengan lebih rapi, dan dalam kawasan sentral ataupun di centre back mereka tak boleh nak melepaskan orang, maksudnya track back ataupun marking perlu diperketatkan lah. Kalau tak, mereka akan mudah terdedah untuk pasukan lawan punya penyerang ataupun forward untuk melakukan percubaan berbahaya. Namun disebabkan kecemerlangan Abad semalam, JDT tak dibolosi lah. Tapi kalau Abad tak perform semalam, saya rasa
3 biji juga Melaka boleh score dalam that situation lah. So itu yang mereka perlu baiki untuk battery mereka, ataupun terutamanya dalam counter attack punya position ataupun dalam fasa bertahan lah. Jadi OOP lah, out of position, sebab tu mereka tak pegang bola. Untuk wingback, mereka semalam a bit tukar sikit, terutamanya di bahagian kiri, yang mana bahagian kiri head to heaven yang banyak diletakkan di bahagian atas ataupun wide area flank lah, yang mana kalau kita lihat semalam head to heaven macam left wing back, memang left wing back pun lah, dia main dekat situ, dia banyak advance di kawasan flank, banyak wide area dia cover, dan dia cuba untuk most of the crosses. Sebab apa dia main macam tu? Sebab Nacho Mendes adalah player yang cover up more on narrow side dekat kawasan left half space, dan mereka letak Akeze untuk cover up on the right half space lah, dan mereka letak lagi seorang Nacho Insau untuk collect the ball dari bahagian belakang. So benda tu yang berlaku pada perlawanan semalam lah. Kalau kita tengok sedikit kelainan yang JDT cuba buat, dan bila bola masuk ke tengah, apa yang mereka cuba buat adalah mereka cuba supply ataupun buat satu chain side daripada bahagian central untuk menghantar bola dengan direct ataupun lebih jauh dengan melebarkan bola kepada sisi padang. Jadi mereka akan cuba utilize penggunaan daripada wingback sama ada head to heaven atau Oscar Arribas ni untuk buat larian-larian di kawasan sisi padang dengan hantaran-hantaran jauh. Tu sebab kalau kita tengok banyak JDT punya long ball daripada bahagian tengah adalah chain side, sama ada ke kiri atau ke kanan, untuk break the defense lah. Jadi dia breaking line the defense dengan cara macam tu, dan disebabkan itu JDT ada beberapa kali offside bila mereka cuba buat that kind of gameplay lah. Tapi involvement daripada Oscar Arribas untuk receive the ball di bahagian kanan very effective lah, sebab dia dapat banyak support daripada Akeze di first half, dan banyak dapat juga support daripada Syahmi Safari. So Oscar Arribas bebas juga untuk bergerak di bahagian kanan, dia memang fluid, memang smooth lah untuk bertindak sedemikian. Tapi di bahagian kiri, head to heaven boleh dikatakan dia agak disjointed untuk connect very well dengan Nacho Mendes. Itu yang menjadi sedikit permasalahan dekat situ. Tapi overall head to heaven punya larian dan sebagainya okey, cumanya the final pass dia yang tu yang menjadi persoalan lah. Tapi bila JDT more attacking on the central ataupun penggunaan Nacho Mendes, dia akan jadi lebih more fluidity lah dekat situ. Dan untuk striker mereka guna Backson dengan Mujagid, which is Backson bagi game ni saya rasa Backson in term of positioning dan receive ball not bad, tapi dia punya percubaan tu tak ada, dia macam senang kena block dan sebagainya. Tetapi peranan Backson tu telah membuatkan Mujagid yang jadi the focal point untuk pasukan JDT pada perlawanan ni, dan disebabkan Mujagid jadi focal point, dia berjaya skor 3 biji, dan dalam masa yang sama dia berjaya assist 2 biji macam saya cakap awal video tadi lah. Tapi apa yang best tentang Ajin Mujagid ni, dia bukannya seorang striker prolific yang hanya tunggu bola untuk score the goal. Dia adalah seorang player yang bagus in term of ball control, positioning, finishing wise memang super. Tetapi yang bagus dia adalah visionary striker. Sebab apa? Sebab dia boleh assist. Yang mana semalam hang tengok dia assist kat Marcus Guilherme macam mana dia hold up the ball, dia link up play, dia buat through ball pada Guilherme. Dia tahu Guilherme lari, dia letak bola tu jauh, dia tahu Guilherme laju, cut. Tengok macam mana dia pass pada Hidalgo buat chip kan. So benda tu memang adalah visionary striker yang bukan sahaja hang involve dengan goal, hang involve dengan assist, tapi the assist yang dia buat tu adalah assist seorang playmaker yang memang perlukan vision, quality passing yang bagus, timing, the weightage of the passes dan sebagainya. Itu yang Mujagid ada. So very very good lah. Saya rasa kalau still nak guna gyro, a very big question lah. And so Mujagid dah why not utilize dia betul-betul lah. Mungkin orang akan kata lawan Melaka awal sangat nak puji, tapi to be honest, the quality yang ditunjukkan bukan hanya waktu dengan JDT, waktu dengan Sabah pun antara top scorer dekat Sabah, itu dah buktikan yang dia memang adalah quality players. So sama ada nak guna dia berterusan ataupun nak guna dia dengan betul ataupun tak, itu sahaja yang akan jadi penentu lah. Jadi itu yang membuatkan JDT lebih fluid dan lebih bagus di striker. Di second half, waktu lepas dah dapat 2-0 tu, JDT a bit struggle apabila mereka memberikan Melaka lebih banyak bola untuk menyerang. Jadi pertukaran dilakukan lebih awal, minit 58 dah tukar, mereka bawa masuk Hidalgo, mereka bawa masuk Teto Martin, which is kemasukan Teto Martin dengan Hidalgo ni very effective. Saya suka gila Hidalgo dengan Teto Martin masuk, sebab mereka punya attacking wise, mereka punya contribution to menyerang adalah lebih bagus, lebih rajin dan lebih banyak mengucang-acingkan pertahanan. Even ada beberapa
beberapa gol yang dibatalkan akibat offside. Tapi the game very fast lah. Dia jadi pace yang lagi laju. Mereka punya movement lagi fluid apa semua lah. Cumanya untuk Hidalgo memang tak nafikan, memang one of the intelligent punya player. Macam semalam dia berjaya untuk chip the goal. Wow, bukan chip depan-depan wang-wang yang keeper, chip luar kotak penalti mat. Kan itu menunjukkan yang dia pandai. Tato Martin work rate tinggi apa semua bagus, cumanya greediness, ketamakan tu dia kena kurang sikit lah. Guilherme sekali lagi meledak, cumanya Guilherme ni macam saya cakap dalam the last video, dia mungkin tak boleh jadi first 11 player, mungkin boleh di cameo sebab dia punya kekuatan adalah dekat kelajuan. Macam semalam lah dia score sebab dia laju, dia beat keeper kan. Tapi kalau awak tengok dia punya body language ataupun body fan waktu dia lari, the angle of dia punya body adalah more to direct, macam ni dia lari yang dia tak ada macam body dia gelok-gelok ke apa. So that's why lah saya kata kalau main dengan dia kena more to direct. So benda tu yang menjadi kesepahaman lah. Jadi untuk striker, untuk JDT semalam every is perfect, but defend dia kena perbaiki sikit. Everything midfield dengan striker dah bagus. Untuk Melaka, to be honest, mereka banyak menggunakan wingback mereka ataupun fullback lah. Mereka guna Cik Rashid, Simon Limbo, pemain baru, untuk cross main dalam kotak penalti, Omar Hakim di kiri dan sebagainya. Mereka berjaya buat benda macam tu dengan direct play yang efektif. Tapi in term of finishing wise, benda tu yang menjadi persoalan sebab mereka ada a few chances yang clean chances, patutnya memang clear chances, memang boleh gol, mereka gagal untuk memanfaatkan benda tu. Yang tu yang menyebabkan mereka dihukum. Dan kalau tengok kepada gol-gol yang Melaka lepaskan adalah most of the mistake adalah mereka tak track pergerakan pemain lawan dan mereka agak kalang kabut lah. Dan untuk JDT saya lupa nak tambah, JDT semalam set pieces is very good dan recovery mereka bila Melaka pegang bola nak build up, mereka punya pressing dengan recovery bila hilang bola, ball recovery memang bagus gila. Mereka menyebabkan pasukan Melaka tak boleh nak pegang bola dengan lama lah. So benda tu juga yang merencatkan sedikit pergerakan Melaka. And defense line pun banyak tak track back dengan lebih pada zona marking, membuatkan JDT hukum mereka yang mereka anggap that situation is offside tapi tak offside dan sebagainya. Itulah pasukan yang more experience yang boleh hukum pasukan yang boleh dikatakan above average lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.